Semuanya bermula dengan sebiji kuning telur yang ringkas, yang disuntit dengan bahan hijau misteri ini yang menyebabkan ia berganda. Kemudian, di What or Fame, mereka sedang memasang bintang untuk Elizabeth Sparkley, yang dengan pantas memposisikan dirinya sebagai salah seorang selebriti paling popular. Namun, dengan berlalunya tahun, kemilauannya memudar, dan tidak lama kemudian, kebanyakan orang hampir tidak mengingatinya, ramai yang tidak tahu pun siapa dia. Kemudian kita bertemu dengan Elizabeth, seorang bintang Hollywood yang dilupakan, yang masih lagi mengacarakan rancangan aerobiknya. Hari itu, di set penggambaran, semua orang mengucapkan tahniah kepadanya sempena hari jadinya, dan dalam kejadian yang agak pelik, dia terpaksa masuk ke tandas lelaki. Di situ, Hardy, langsung tak sedar kehadirannya, menerjah masuk sambil bercakap di telefon, tergesa-gesa mencari wanita muda, hot, dan seksi untuk mengambil alih rancangan itu, kerana dia langsung tak faham macam mana nenek macam Elizabeth boleh teruskan rancangan aerobik tu selama ini. Selepas Hardy keluar dari bilik air, Elizabeth terpandang pada pantulan dirinya di cermin, dan hanya kedutan yang dilihatnya. Kemudian, kita lihat Hardy makan tengah hari dengan protagonis kita, di mana dia secara rasmi memberitahunya bahawa rancangan itu akan diubah suai, kerana sudah tiba masanya untuk berinodasi. Berita ini memberi tamparan hebat kepada Elizabeth. Dia berasa seolah-olah dia diketepikan kerana usianya. Dalam perjalanan pulang, dia perasan gambar mudanya diturunkan dari papan iklan, dan gangguan itu menyebabkan dia terlepas pandang lori yang datang ke arahnya, menyebabkan pelanggaran yang dahsyat. Walaupun kemalangan itu sangat dahsyat, pihak hospital memaklumkan dia bahawa dia tidak mengalami sebarang calar pun. Namun, Elizabeth masih lagi terkejut dengan keadaannya dan terus menangis. Ketika mereka membaca sejarah perubatan pesakit itu, doktor, berasa janggal, membuat keputusan untuk keluar dari bilik, meninggalkan jururawat untuk melakukan pemeriksaan terakhir pada tulang belakangnya. Selepas pemeriksaan, dia memulangkan jaketnya dan mengucapkan selamat tinggal. Sebahit sahaja Elizabeth keluar dari hospital, dia terjumpa satu bungkusan kecil di dalam poketnya yang mengandungi pemacu kilat bertanda D-substans, bersama dengan nombor telefon dan nota yang menjanjikan perubahan sebenar. Tiba-tiba, seorang lelaki menghampirinya, mendakwa dia mengenalinya. Ini Fred, yang ingat dia dari sekolah, menyapanya dengan mesra dan berkata dia sentiasa menganggapnya sebagai wanita yang paling cantik. Dia menghulurkan nombor telefonnya, berharap untuk berhubung semula, tetapi Elizabeth, yang jelas tidak selesa, mengambil kertas yang basah itu dan beredar dengan cepat. Mimpi ngeri terburuknya menjadi kenyataan. Dia secara rasmi dipecat daripada rancangannya sendiri, hanya tinggal kenangan tentang siapa dirinya dahulu. Dalam keadaan keliru, dia mula meneliti maklumat misteri yang diberikan kepadanya. Dalam video itu, satu suara bertanya kepadanya jika dia pernah bermimpi tentang versi dirinya yang lebih muda dan lebih cantik. Kemudian, ia menjelaskan bahawa dia boleh mendapatkan semula semua sifatnya dengan suntikan mudah yang boleh membuka kunci dengannya untuk mencipta versi baharu dirinya. Bahan itu menjanjikan untuk menggunakan tubuhnya sendiri sebagai matriks, membolehkannya menikmati versi dirinya yang lebih baik selama seminggu, dengan syarat dia akan kembali ke keadaan asalnya pada minggu berikutnya, mengulangi kitaran ini secara berterusan. Walaupun dengan dua versi dirinya, dia tidak akan pernah berhenti menjadi dirinya sendiri. Video itu berakhir, dan Elizabeth, yang tidak percaya dengan keabsurdan apa yang baru disaksikannya, terus membuang rakaman itu ke dalam tong sampah. Kemudian, dia mendapati dirinya di sebuah bar, menenggelamkan kesedihannya dengan minuman sebelum teruyun pulang dan memuntahkan semuanya. Di hadapan cermin bilik mandi, dia tidak dapat mengalihkan pandangannya daripada kedutan di wajahnya. Dia cuba mengimba kenangan zaman kegemilangannya sebagai bintang Hollywood yang berseri dan menggoda, tetapi fikiran itu sahaja tidak cukup untuk meredakan keputusasaannya. Akhirnya, dia membuat keputusan untuk menggeledah semula sampah, mengambil semula pemacu USB, dan menelefon nombor itu untuk membuat pesanan. Dia mencatat alamat yang mereka berikan, dan keesokan paginya, ketika sedang menyelak surat khabar, dia terjumpa iklan uji bakat untuk menggantikannya dalam rancangannya sendiri. Iklan tu tetapkan diorang cuma terima perempuan umur 18 hingga 30 tahun je, yang buat dia lagi bertambah geram. Kemudian, dia memeriksa suratnya dan menjumpai sampul surat yang mengandungi simbol bahan tersebut, dengan hanya satu nombor di dalamnya. Didorong oleh keinginan untuk mendapatkan semula kehidupannya, dia membuat keputusan untuk mengikuti alamat yang dicoretnya di tangan. Dia berjalan melalui pinggir bandar sehingga dia sampai ke pintu yang berkunci. Dengan menggunakan kad yang tiba melalui pos, dia membuka kunci pintu masuk, dan sambil dia membongkok, dia melangkah masuk ke dalam lorong yang gelap dan kotor. Di hujung dewan itu, dia masuk ke bilik putih yang penuh dengan laci.
Dia mencari nombor yang sepadan dengan kadnya dan mengeluarkan kotak kardbord. Kembali di rumah mewahnya, Elizabeth membuka bungkusan itu dan menjumpai arahan untuk proses tersebut, termasuklah pengaktif, penstabil, agen perubahan, dan makanan yang diperlukan untuk prosedur yang ketat dan misteri itu. Terdapat juga amaran dan peringatan yang meresahkan. Dengan tekad yang membara, dia berdiri di hadapan cermin dan mula meneliti setiap inci tubuh badannya yang telanjang. Dia perasan setiap tumpuk, benjolan, kedutan dan tahi lalat. Dia teringat janji-janji daripada Dideo itu, meyakinkannya bahawa mereka akan mengembalikan versi dirinya yang lebih baik. Dengan harapan untuk menjadi muda dan cantik semula, dia mengambil kapsul pengaktifan dan menyedot cecair hijau misteri itu dengan picagari. Dia mengikat lengannya dengan getah, membersihkan kawasan itu, dan asinnya menyuntik bahan tersebut ke dalam dirinya. Elizabeth merenung dirinya di cermin, mencari sebarang tanda perubahan pada tubuhnya, tetapi tiada apa-apa yang berlaku. Dia tergelak kecil pada dirinya sendiri dan bersedia untuk pergi apabila, tiba-tiba, dia diserang pening kepala. Kesakitan yang amat sangat menggoncang dirinya, menyebabkan dia rebah ke lantai dan menggeliat sehingga azab itu akhirnya reda. Saat dia terbaring di tanah, belakang badannya mula berubah dan berputar dengan gerakan yang meresahkan, seolah-olah menoyakkan kulit dari tulang belakangnya, sementara matanya bergelut untuk kekal di dalam soketnya. Dari bukaan di belakangnya itu, anatomi baharu perlahan-lahan muncul. Figura itu berjaya berdiri dengan kekor dan merenung mayat Elizabeth yang terbaring di lantai. Ketika dia bangun, pantulan di cermin menampakkan seorang wanita muda yang menawan. Pemandangan itu benar-benar membingungkan. Mata Elizabeth yang baru ini memancarkan cahaya hijau samar. Terpesona dengan bentuk tubuhnya yang baharu, dia tidak dapat menahan diri daripada mengagumi diri sendiri. Tetapi apabila dia menjeling mayat tidak bernyawa yang baru ditinggalkannya, dia memuntahkan cecair hijau yang menjijikan. Tanpa pilihan lain, dia mencapai jarong dan benang dan mula menjahit koyakan pada tubuh diri lamanya. Setelah semua jahitan selesai, dia mencondongkan badan untuk memberi makan kepada matriks, menyuntik bahan itu terus ke dalam jenanya. Sekarang, Elizabeth telah berpecah menjadi dua versi. Wanita muda dan berseri itu menghabiskan malam di katilnya, sementara mayat matriks yang tidak bernyawa kekal di lantai bilik air yang sejuk. Suaranya pun kedengaran berbeza. Hanya mendengar bunyi yang memekakan itu menyebabkan hidungnya mula berdarah, memberi amaran kepadanya tentang keperluan mendesak untuk mengambil penstabil hariannya. Proses ini melibatkan mengeluarkan cecair putih daripada badan Elizabeth yang terbaring di atas lantai menggunakan picagari yang besar, sementara dia bergelut untuk kekal sedar. Tanpa membuang masa, dia menyuntik salah satu daripada 7 kapsul ke dalam kakinya. Dengan kemudahan, kelenturan, dan kecantikannya yang dipulihkan, dia menjelin iklan surat khabar yang mencari wanita untuk digantikan. Tanpa teragak-agak, dia terus menuju ke lokasi uji bakat, dan dalam perjalanan, dia membuat keputusan untuk membeli pakaian yang provokatif untuk pembentangan besarnya. Di sesi uji bakat itu, para juri telah melihat berpuluh-puluh gadis yang tidak memenuhi piawaian kecantikan mereka yang tinggi. Namun, mereka tergamam apabila melihat susuk tubuh yang menawan dan sempurna salah seorang pemohon. Mereka cepat-cepat bertanya namanya, dan dia dengan yakin menjawab, Su. Seterusnya, kita lihat Su di rumah Agam Harde, penerbit rancangan itu. Dia teruja untuk melihat siapa yang dianggapnya pengganti yang sempurna untuk Elizabeth yang lama. Dia menjelaskan bahawa mereka mahu mencipta rancangan yang mencerminkan intipati yang sama dengan kecantikannya dan memberitahunya program itu akan ditayangkan perdana dalam masa 2 minggu. Sebelum mesyuarat berakhir, dia menyebut yang dia ada masalah jadual dengan tarikh rakaman, kerana dia perlu keluar dari bandar setiap 2 minggu untuk menjaga ibunya. Namun, Harde, yang terobsesi dengan bintang barunya, bertekad untuk mengatasi segala kesulitan untuk memastikan dia dapat hadir di studio. Dalam perjalanan pulang, dia mula mendapat perhatian yang sudah lama tidak dirasanya. 6 hari berikutnya dihabiskan dengan mengurus penstabilnya dan menikmati berdozen-dozen sesi fotografi, serta memuat naik imej sempurna dirinya di mana-mana. Kita dapat lihat walaupun dia sibuk sepanjang minggu, dia tidak mengabaikan keperluan matriks. Namun, 7 hari pertama berakhir, dan titisan makanan terakhir untuk matriks habis. Pada saat itu, Su menghampiri tubuh Elizabeth untuk menyambungkan 4 antara mereka berdua. Apabila darah daripada Elizabeth lama memasuki sistemnya, Su tiba-tiba pingsan. Beberapa saat kemudian, Lersi yang biasa itu tersedar daripada koma peliknya. Terasa berat seorang wanita muda yang tidak sedarkan diri di atasnya. Dengan susah payah, dia menolaknya, tetapi kesakitan di belakangnya tidak dapat disembunyikan. Merenung versi dirinya yang sempurna, dia memutuskan untuk meneruskan hidupnya, walaupun dia tahu bahawa kehidupan normal kini hanyalah sejarah. Pagi itu, Elizabeth menuju ke set rakaman, di mana Harde telah menurunkan semua fotonya dari koridor.
Apabila dia melihatnya, dia menghampiri sambil tersenyum dan memberitahunya dia sudah lama menunggu untuk membelikannya minuman. Namun, bukannya sambutan, dia menyerahkan kotak berisi barang-barangnya, sambil menyebut bahawa pasukan itu membelikannya hadiah perpisahan. Tiada satu pun kata-katanya menggembirakan Elizabeth, dan selepas mengucapkan selamat tinggal ringkas, Hardy berlalu pergi. Dalam perjalanan pulang, mayat Sue masih terbaring kaku di lantai bilik air yang sejuk. Elizabeth mula mencatat dengan teliti hari-hari ketika dia bertukar badan dengan tersi dirinya yang lain, memastikan dia tahu hari mana milik siapa. Pada hari keduanya, dia memeriksa surat dan menemui sepucuk surat daripada pembekal bahan misterinya, memberitahunya bahawa bekalan seterusnya telah dihantar ke tempat penhantaran biasa dan dia perlu mengambilnya di kawasan kejiranan yang sama. Apabila dia pulang ke rumah, Elizabeth masuk ke bilik mandi dan memeriksa berapa banyak makanan yang Sue tinggalkan. Sue akan kembali bertugas minggu depan, sementara Elizabeth masih tidak bernyawa di bilik mandi. Selepas itu, dia mula mencari di dalam rumah untuk ruang tersembunyi di antara dinding. Sebahit sahaja dia menjumpainya, dia menghabiskan masa berhari-hari merobohkan dinding bilik air, sehingga salah seorang jirannya, yang terganggu dengan bunyi bising itu, datang untuk bersemuka dengannya. Namun, Sue memperkenalkan dirinya sebagai penyewa baru, dan Oliger, jiran sebelah, meminta maaf kerana mengganggu dan menawarkan bantuan jika dia memerlukan apa-apa. Apabila Sue balik ke rumah, dia membawa mayat Elizabeth ke bilik mandi dan menguncinya di dalam bilik rahsia yang telah dibinanya. Kemudian, dia mula menukar gambar-gambar lama di dalam rumah dengan imej yang mencerminkan identiti barunya. Set lagi, rancangan TV baharu akan bermula. Protagonis kita yang muda dan cantik bersinar dalam peranannya, bergerak mengikut rentak muzik bertenaga yang bergema di seluruh set. Ketika rancangan itu berakhir, dia mengucapkan selamat tinggal kepada penonton dengan gaya yang sama seperti yang Elizabeth gunakan dalam program lamanya. Bintang baharu itu menerima tepukan gemuruh daripada rakan sekerjanya, dan protagonis kita mula merasai kemuliaan sekali lagi, di permulaan apa yang menjanjikan kerjaya yang segar. Pada hari terakhir minggunya, dia bersiap-siap dengan pakaian terbaiknya untuk keluar malam bersama rakan pelakonnya. Dia mahu menikmati sepenuhnya tubuhnya yang muda dan berseronok, tetapi makanan Matrix mula berkurangan, menghalangnya daripada benar-benar menikmati dirinya. Hidungnya mula berdarah, dan, berasa pening, dia meminta diri daripada Troy dan bergegas ke bilik air di rumahnya, di mana dia mendapati Elizabeth sedang menghabiskan makanannya. Ketika dia bergelut dengan reaksi yang menyakitkan ini, Sue teringat dia perlu menukar Chelsea tanpa pengecualian, tetapi kerana tahu 7 harinya sudah berakhir, dia mengambil lagi kapsul si untuk menstabilkan dirinya, walaupun gilirannya sudah tamat. Setelah dia pulih, dia kembali ke sofa bersama Troy untuk terus berseronok. Namun, apabila dia membuka zip suit ketatnya, isi perutnya mula terburai keluar, diikuti dengan jeritan yang tersekat-sekat daripada Elizabeth, yang bangkit bersama tersi dirinya yang lain. Sebahit sahaja tiba di bilik mandi, dia perasan keadaan huru-hara di rumahnya dan ternampak nota daripada Troy yang ditampal pada tingkap. Ketika dia menghampiri untuk membacanya, dia terkejut melihat salah satu jarinya tiba-tiba menjadi tua, kelihatan sangat buruk dan merepot. Ketakutan, dia bergegas ke bilik air untuk memeriksa seluruh tubuhnya dan mendapati lubang tempat dia mengeluarkan bahan itu malam sebelumnya tidak sembuh. Dalam keadaan terdesak, dia menelefon nombor pada pemacu USB itu untuk melaporkan kesan buruk bahan tersebut. Dia menjelaskan bahawa dia telah menyalahgunakannya untuk beberapa jam tambahan sahaja dan meminta bantuan untuk membalikan keadaan itu. Namun, lelaki di hujung talian memberitahunya tiada apa yang boleh dilakukan, kerana kedua-dua tersi itu adalah orang yang sama dan mesti menghormati keseimbangan yang dikenakan ke atas mereka. Kemudian, semasa dia membersihkan apartemennya, dia melihat tersi dirinya yang lain bergerak menggoda mengikut muzik di TV. Dia mematikan televisyen dengan jarinya yang repot, tepat ketika dia mendengar jirannya, Oliger, membunyikan loceng pintu. Tanpa membalas, dia memerhatikannya dari sebalik pintu. Oliger mengajak Sue keluar minum, tetapi kerana tidak mendapat balasan, dia memutuskan untuk pergi, memberi ruang kepadanya. Apabila Elizabeth menerima notis untuk isian semula baharunya, dia keluar untuk mengambil kotaknya di kawasan perumahan biasa dan terdengar bunyi yang membuatnya tidak selesa. Berasa paranoid, dia masuk ke kedai kopi untuk menenangkan diri. Di situ, seorang lelaki tua yang duduk beberapa kaki jauhnya berkata kesan 7 hari itu nampaknya bertahan lama. Dia perasan tanda pada tangan lelaki itu dan teringat jururawat yang merawatnya dahulu mempunyai tahi lalat yang sama ketara. Pada saat itu, lelaki tua itu menjatuhkan barang-barangnya, mendedahkan kad yang serupa dengan kadnya, tetapi dengan nombor yang berbeza. Elizabeth rasa dia dah ikut dia, dan dia mengaku dia cuma nak tahu macam mana dia sekarang.
Walaupun protagonis kita berkeras mengatakan semuanya baik-baik sahaja, dia terus bercerita tentang betapa tertekannya perasaan berada di ambang jurang emosi yang mendorongnya membuat pilihan itu. Elizabeth tak tahan lagi mendengar dan membuat keputusan untuk pergi, lalu terlanggar Troy, yang menjerit kepada wanita tua itu untuk berambus dari laluannya supaya dia boleh keluar dengan motosikalnya. Sebahit sahaja dia pulang ke rumah, dia gelabah mencari nombor Fred di dalam barang-barangnya sehingga dia menjumpainya. Dia ingat walaupun dengan penampilannya sekarang, Fred sentiasa menganggap dia wanita paling cantik yang pernah dikenalinya. Dia membuat keputusan untuk meneleponnya, memberitahunya yang dia sangat sibuk kebelakangan ini, dan mereka menetapkan tarikh untuk malam itu juga di sebuah restoran. Elizabeth memakai pakaiannya yang paling mewah, dan ketika dia hendak menutup pintu, dia perasan bibir Sue kelihatan lebih berkilat. Dia kembali ke cermin untuk membetulkan solekannya sebelum keluar, tetapi bayangan Sue seolah-olah menyiksanya, mengingatkannya bahawa zaman kegemilangannya sudah lama berlalu. Dia menghabiskan lebih banyak masa membetulkan dirinya di depan cermin, dan pada percubaan seterusnya untuk keluar, kehadiran tersi dirinya yang lain terus mengganggunya, memaksanya untuk kembali sekali lagi untuk membetulkan solekannya dengan rasa frustrasi, sehingga akhirnya, dia menyapunya semua selepas gagal menandingi kesempurnaan Sue. Kala, dia mengabaikan mesej-mesej Fred, yang cuba menghubunginya dengan sia-sia. Minggu lain berlalu, dan Sue kembali mengambil alih. Semasa penggambaran, Sue merasakan perubahan aneh pada tubuhnya, mengganggu penggambaran itu. Pengarah rancangan itu, yang percaya dia ternampak sesuatu yang ganjil pada skrin, meminta rakaman semula. Dengan gugup, Sue meminta pakaiannya dan melarikan diri dari set penggambaran. Sendirian, dia terjumpa benjolan aneh di punggungnya, yang dia tolak ke atas hingga ke perutnya untuk mengeluarkan seketul besar paha ayam. Berang, dia menelefon nombor yang sama untuk mengadu tentang tabiat pemakanan Elizabeth yang buruk, tetapi operator itu mengulangi ayat yang sama. Dia tidak dapat mewajarkannya kerana mereka berdua orang yang sama. Pada hari itu, Sue kembali ke set penggambaran, hanya untuk mendapat berita bahawa rancangan pagi itu telah dibatalkan. Hardy mahu berjumpa dengannya dan memberitahunya bahawa disebabkan kejayaan rancangan itu yang sangat besar dan penonton yang menyukainya, dia kini akan menjadi pengacara program yang paling dinanti-nantikan, rancangan istimewa tahun baru. Mulai dari saat itu, Sue mula mengambil bahan tersebut setiap hari, mengubah jadual mingguan untuk memastikan dia mempunyai kawalan semasa minggu tahun baru. Walau bagaimanapun, kesan sampingan mula kelihatan pada Elizabeth. Sebiji bisul yang menjijikan muncul di belakangnya, dan apabila dia bangun, dia menjerit setelah mendapati hampir separuh badannya repot. Watak utama kita menelefon operator sekali lagi untuk mengadu tentang betapa tidak bertanggungjawabnya Sue, kerana dia mencuri lebih banyak masa daripada yang sepatutnya. Operator itu bertanya sama ada dia mahu menamatkan situasi itu, mengingatkannya bahawa sebagai Matrix, dia mempunyai kuasa untuk menghentikan pengalaman itu jika dia mahu. Walau bagaimanapun, dia memberi amaran bahawa kerosakan yang telah berlaku tidak boleh dipulihkan, walaupun dia boleh menghalangnya daripada berterusan. Walaupun sudah diberi amaran, Elizabeth enggan kembali ke kehidupannya yang sengsara dan mula merasakan kesan psikologi daripada situasinya yang meletihkan. Kemudian, duduk di sofa, dia mendapati sendi-sendinya mula tidak berfungsi dengan baik. Mulai dari saat itu, dia perlu mengharungi penyesuaian yang menyakitkan seorang diri. Semasa menyediakan beberapa resipi, dia terperasan sebuah buku masakan yang dihadiahkan Hardy kepadanya. Pada saat itu, dia mula menonton satu temu bual bersama Suditidi, dan kebenciannya terhadap Sue semakin membuah-buah. Pengacara itu menyatakan bahawa semua orang bersetuju Sue adalah pilihan yang tepat untuk menggantikan Elizabeth Sparkley. Ini menimbulkan kekecohan apabila Sue mengaku bahawa dia tidak pernah menonton rancangan bintang lama itu, mendakwa bahawa mereka tergolong dalam generasi yang berbeza dan rancangan Elizabeth ditujukan untuk wanita yang lebih tua. Dipenuhi rasa dendam, Elizabeth memasak lebih banyak hidangan, berniat untuk membalas dendam terhadap apa yang dilihatnya sebagai tiruan murahan. Sementara itu, dia mendengar dengan teliti soalan terakhir yang diajukan kepada Sue. Pengacara itu memintanya untuk mendedahkan rahsia kecantikannya, dan wanita muda itu menjawab bahawa dia hanya menjadi dirinya sendiri, mengaitkan segalanya dengan sifat baiknya. Komen ini membuatkan Elizabeth berang, lalu dia mengamuk, menghempas Tiddy, dan menutup tingkap supaya dia tidak perlu melihat wanita itu lagi. Dia sedar apa yang sedang berlaku tetapi berasa tidak berdaya, tidak dapat bertindak atau meluahkan perasaannya. Dia percaya Sue telah mencuri segala-galanya daripadanya.
Apabila wanita muda itu kembali dan mendapati kekacauan yang Elizabeth telah sebabkan, dia memutuskan untuk mengeluarkan sebanyak mungkin cahaya dari matriksnya untuk mengelakkan daripada perlu masuk semula ke dalamnya, mengeluarkan jumlah cahaya yang membimbangkan dari figura uzur di atas lantai itu. 3 bulan kemudian, program tahun baru bakal berlangsung, dan Sue sedang bersiap sedia untuk saat yang akan melancarkannya ke puncak kegemilangan. Malam sebelum kemunculan sulungnya yang besar, dia masuk ke bilik air mencari lebih penstabil, tetapi apa yang ditemuinya hanyalah bahan busuk di dalam kapsul, mengancam untuk merosakkan semua rancangannya. Dalam keadaan terdesak, dia cuba bersembunyi daripada pasangannya di dalam rumah dan menghubungi nombor pembekalnya. Dia perlukan lebih bendalir penstabil. Namun, lelaki di talian memberitahunya bahawa untuk mendapatkan lebih, dia perlu menunggu cahaya itu untuk menjana semula. Sue bergelut melawan kesakitan yang semakin meningkat dan menyedari bahawa satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya adalah dengan bertukar dengan versi dirinya yang lain, yang akan menetapkan semula proses rembesan bendalil. Namun, dia menegaskan dia tidak mempunyai masa, kerana pembentangannya adalah pada keesokan harinya. Disebabkan dia menolak, dia rebah di dapur dan, sambil mengirit dirinya, berjaya mencapai bilik air. Dia cuba mengumpulkan apa yang diperlukan, tetapi beberapa barang terjatuh ke lantai, menyebabkan bunyi bising yang mengejutkan pasangannya di bilik sebelah. Apabila dia pergi menyiasat, mujurlah, dia tidak terserempak dengan figura busuk dan menjijikan yang hampir tidak mampu berjalan, kerana wanita itu sempat menutup pintu tepat pada masanya, mendedahkan keadaan Elizabeth Sparkley yang dahulunya cantik kini sudah merosot dan merepot. Dalam keadaan terdesak, dia mendesak lelaki itu pergi, dan apabila dia bersendirian, dia mula mencari telefonnya di seluruh rumah untuk menghubungi pembekalnya. Dia memberitahunya dia mahu menghentikan pengalaman itu serta-merta, tetapi dia hanya membalas bahawa mereka akan menghantar apa yang diperlukan secepat mungkin. Elizabeth yang semakin uzur cuba meletakkan semula gambar lamanya di tempat asal. Keesokan paginya, dia dimaklumkan bahawa bungkusan terakhirnya telah dihantar. Dia menyarungkan dirinya dengan segala macam kain buruh dan, tanpa berlenah, bergegas ke pinggir bandar untuk mengambil pesanannya. Dia cepat kembali dan mengheret mayat Sue melalui rumah ke dalam cahaya ruang tamu. Di situ, dia membuka kotak kardbord itu, dan perkara pertama yang dia jumpa adalah permohonan maaf daripada pencipta. Kemudian, dia mencapai picagari berisi cecair hitam yang menjanjikan untuk menamatkan seluruh pengalamannya. Dan ketika dia hampir menyuntiknya ke dada Sue, suara lelaki itu bergema dalam fikirannya, menanyakan sama ada dia pasti tentang apa yang bakal dilakukannya. Dia memberi amaran kepadanya bahawa tindakan ini tidak akan memulihkan keadaan seperti biasa, ia hanya akan membawanya kembali ke titik permulaan. Dalam keadaan terdesak, dia menusuk jarum suntik ke jantung Sudan, selepas beberapa saat ragu-ragu, mula perlahan-lahan menyuntik cecair itu ke dalam badannya. Namun, dalam proses itu, matanya tertangkap pada nota-nota motivasi yang ditulis untuk pembentangan Sue yang akan datang, dan dia teringat zaman kegemilangannya sendiri di bawah perhatian. Dia menyesal kerana merampas peluang itu dan tidak berjaya memberikan keseluruhan bahan tersebut. Elizabeth menerima hakikat yang dia memerlukan Sue, dan menyuruh Sue bersiap sedia kerana hari ini adalah hari untuk Sue menyerah. Sue ialah bahagian dirinya yang semua orang sukai. Walau bagaimanapun, usahanya sia-sia sahaja, kerana hidung wanita muda itu mula berdarah tanpa henti. Elizabeth mencari empat untuk melakukan pertukaran, tetapi darah sudah berhenti mengalir dalam badan tersi dirinya yang lain. Dalam usaha terdesak, dia menusukkan jarum ke jantungnya, cuba menghidupkannya semula. Tiba-tiba, Sue terjaga, dan Elizabeth memerhatikannya. Ini adalah mustahil, kerana mereka tidak mungkin sedar pada masa yang sama. Wanita muda yang cantik itu memandang picagari berisi bahan maut yang terbaring di atas permaidani dan, dipenuhi dengan kemarahan, menyerang Elizabeth kerana cuba menghapuskannya. Mereka berdua berlawan hingga mati demi kelangsungan hidup masing-masing, dan Elizabeth berjaya mengunci dirinya di dalam bilik air, tetapi selah pintu tidak tahan, dan Sue memecah masuk. Dia memukulnya lagi dan memaksa matriksnya untuk melihat ke cermin sebelum menghentak kepalanya berulang kali pada pantulan itu. Protagonis itu, lemah dan uzur, cuba merangkak menjauh, tetapi Sue dengan mudah mengejarnya dan menendangnya dengan kuat. Dia terus mencederakannya sehingga Elizabeth tidak lebih daripada sekadar beg organ yang terkulai layu. Namun, apabila Sue teringat bahawa mereka adalah orang yang sama, dia terus menangis teresa-esak, menyedari bahawa dia telah menandatangani hukuman ke atas dirinya sendiri. Walaupun begitu, pertunjukan besar pada malam itu menantinya. Sue tiba di set penggambaran siaran langsung fast tahun baru. Semua orang memuji kecantikannya, tetapi tersi ini, dengan deria yang kabur, mula perlahan-lahan mengalah, terjejas oleh kematian matriksnya. Kesan sampingan memaksa dia untuk bergegas ke bilik air, dan tiba-tiba, salah satu giginya tercabut.
Sedikit demi sedikit, sisa senyuman manisnya mula runtuh, dan tekanan persembahan itu menolaknya ke dalam keputusasaan. Gambaran bahan pengaktif itu kembali ke fikirannya, mendorongnya untuk keluar dari bilik air untuk mencarinya. Namun, ketika dia cuba untuk pergi, Hardy menghalangnya untuk memperkenalkannya kepada para pelabur dan memintanya untuk sengung kepada mereka. Sebaik sahaja dia berjaya melepaskan diri daripada lelaki-lelaki itu, Su bergerak menjauh, tetapi setiap langkah yang diambil semakin menyakitkannya. Kuku jarinya tercabut, telinganya tertanggal, dan dia berlari pulang, bergelut dengan pening dan perasaan bahawa ajalnya sudah dekat. Dikuasai rasa terdesak, dia tiba di bilik mandi dan mencapai balang pengaktif, yang dahulunya berwarna hijau. Dalam linanan air mata, dia menyedot apa yang diperlukannya dengan picagari dan membiarkan bahan berwarna kuning itu mengalir melalui uratnya, berharap untuk mendapatkan semula versi dirinya yang lebih baik. Namun, proses yang dilalui Elizabeth berulang pada Su, kerana bahan itu hanya bertujuan untuk sekali guna. Dia melihat makhluk mengerikan terpantul di cermin, hasil mutasi yang cacat pada klon itu, bukan matriks asal. Raksasa ini, yang digelar Alisa Su, masih ingat bagaimana para juri pemilihan pelakon mengulas apabila melihat gadis cantik itu, bahawa setiap bahagian tubuhnya berada di tempat yang betul. Namun, sekarang, tiada anatomi yang jelas, dan gabungan ini membuat keputusan untuk memakai gaun cantik yang Su pernah pakai. 3 helai rambutnya tersangkut pada alat pengeriting rambut ketika dia menuju ke bilik mandi, di mana dia menampal gambar Elizabeth pada mukanya sebelum melangkah keluar untuk persembahan terbesar dalam kerjayanya. Raksasa itu tidak disedari kerana kertas di mukanya, menerima tepukan gemuruh atas kehadirannya, tetapi ia ternyata hanyalah ilusi dari imajinasi gilanya. Seluruh penonton tidak sabar menunggu ketibaan Su, tetapi apabila lampu dipadamkan dan pertunjukan bermula, makhluk mengerikan ini berjalan di antara penari-penari cantik sehingga dia berdiri di hadapan semua lampu sorot. Di situ, makhluk itu menyebut perkataan-perkataan yang mengerikan, dan topengnya hancur, mendedahkan wajah yang menakutkan dan cacat yang perlahan-lahan mengeluarkan payudara melalui satu bukaan. Jeritan membanjiri tempat itu, dan semua orang mahu menamatkan kekejaman itu, tetapi apabila mereka berjaya meninggalkannya, kepala baru tumbuh semula, dan anggota badannya mula patah, memercikan darah dan cecair kepada penonton. Tempat itu bertukar menjadi huru-hara sepenuhnya, dan makhluk itu memutuskan untuk melarikan diri. Tiba-tiba, ia berkecai dan musnah, namun ia tetap sedar. Sebahagian kecil raksasa itu merangkak kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Bintang kemasyhuran Elizabeth Sparkley, sekaligus menutup kisah salah seorang artis Hollywood yang paling jelita.